Sejumpa kasih sekalung budi buat Tuan Pengurus Majelis Barisan Penakim yang menjunjung mahkota keadilan, penjaga masa yang peka dengan jam rantiknya, para peserta yang saya kagumi serta hadirin yang dimuliakan. Salam keluarga Malaysia. Hadirin dan hadirat yang dihormati, berdirinya saya pada bagian indah ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyampaikan pidato saya yang bertajuk Perpaduan Teras Kesejahteraan dan Kemakmuran Negara. Sebelum itu, izinkan saya untuk mendefinisikan tajuk pidato saya pada pagi ini. Merujuk Kamus Dalam Bahasa, perpaduan ditarifkan sebagai hubungan erat yang wujud secara sengaja. Teras pula bermaksud tongkang. Manakala kesejahteraan dan kemakmuran dapat disimpulkan sebagai suatu keadaan yang indah, aman dan bahagia tanpa kacau balau dalam sesebuah negara. Hadirin sekalian, dengarkan indikator pertama saya. Malaysia sudah 65 tahun merdeka. Belum pernah dilakukan oleh mana-mana negara. Tetapi mengapa perpaduan dalam kalangan rakyatnya masih berada di kelas ketiga? Sebagai rakyat Malaysia, mengapa masih melata saat kaum Cina menuduhannya? Kaum India masih berkeras kepala, kaum Melayu berlagak sebagai penguasa. Lalu, siapakah yang akan merealisasikan impian membentuk sebuah keluarga Malaysia? Mampukah kesejahteraan dan kemakmuran negara dikecapi oleh semua? Mari kita menelusuri sejarah Jepun. Ratusan tahun dahulu, Jepun digegarkan tengah letupan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Saat terletusnya letupan itu, Jepun bersungkum menyebar bumi. Mereka dikabarkan memerlukan 100 tahun untuk membina semula sebuah negara. Namun, mereka hanya mengambil masa puluhan tahun saja untuk membina sebuah negara yang maju, canggih dan berjaya seperti sekarang. Tahukah kalian apa rahasia di sebalik kejayaan negara ini? Ya, jawapannya adalah kerana kesempatan yang ditunjukkan oleh rakyat negara Jepun itu sedang bersama-sama berganding bahu membina sebuah negara yang gemilang dan dikenali seantero dunia. Hadirin yang saya muliakan, indikator kedua saya masih sekadar ingatan. Titik hitam negara yaitu peristiwa 13 Mei 1969 saat negara pembangkitan. Rusuhan yang berlaku menyebabkan rakyat negara ini berada dalam ketakutan. Konflik ini menyebabkan kerusakan harta benda. Ramai yang kehilangan tempat tinggal, malahan turut merakut 196 nyawa. Angka korban ini sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi. Peristiwa ini memberi peringatan tentang kebenaran peribahasa kalah jadi abu, menang jadi arang. Sesungguhnya konflik tercetus telah merugikan semua pihak, malah telah memburukkan, merosakkan dan mencalakan imej negara di pesada dunia. Mahukah kita melihat pingsan berbabat kali kedua? Biarkan peristiwa hitam itu tersimpan kemas dalam lipatan sejarah. Tetapi jadikannya sebagai satu pengajaran. Hadirin sekalian, indikator penting ketiga saya. Sebagai wakil negara Malaysia tercinta, kita harus menjadikan perpaduan rakyat sebagai teras dalam dasar hidup masyarakat di negara ini. Ya, bukan suatu tugas yang mudah. Namun kita tiada pilihan. Jika kita benar-benar sedang cintakan negara Malaysia, kita perlu sedaya upaya dan ikhlas dan jujur menyantuni setiap kaum yang ada di negara ini. Sekiranya kita membuat tindakan yang salah, rakyat negara ini akan terdedah dengan risiko keselamatan yang cukup besar seperti ancaman keselamatan, masalah ketegangan kaum, masalah ekonomi dan masalah politik yang boleh mengancam kesejahteraan dan kemakmuran negara. Hadirin yang saya kasihi, justru ayo bangkitlah wahai anak bangsa, buka mata
kita minta kita mulakan anjakan paradigma kerana tayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Tinggal lagi usaha kita untuk memulakan langkah mengemaskan kembali tanpa bantuan kaum negara ini. Sekian, terima kasih.